Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kita telah melepasi salah satu malam ganjil daripada 10 malam yang terakhir, iaitu malam yang ke-21 semalam. Namun kalau kita lihat perkembangan di negara kita buat masa ini, kita lihat peningkatan kes COVID yang begitu mendadak, dan setiap hari kita lihat dia sudah berada pada kadar yang tinggi, 3,000 lebih, menghampiri kadang-kadang 4,000 kes sehari. Dan kita pun sudah mendengar beberapa cadangan yang diutarakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk diadakan semula PKP buat kali yang ketiga. Dan lebih menggerunkan apabila DG menyebut bahawa katil-katil ICU di hospital sudah mencapai kadar 90% penuh. Dan itu tentunya membimbangkan. Dan kita lihat bagaimana keadaan di India yang apabila tsunami wabak itu merebak, seluruh negara berada dalam keadaan yang cukup cemas, tak ada tempat nak letak di hospital, orang diletakkan di dalam kenderaan mengelilingi hospital, oksigen tank habis, dan itu semua satu keadaan yang begitu menggerunkan. Dan melihat kepada keadaan ini di Malaysia buat masa ini, kita dapat membayangkan mungkin sebahagian daripada hari-hari terakhir Ramadan kita terpaksa berada kekal di dalam rumah dalam tempoh PKP, dan tentunya mungkin hari raya juga kita akan sambut di dalam rumah. Dan seperti mana kita lihat sebelum ini pun, kesan PKP ini bukan kecil, bukan sedikit, khususnya terhadap pendapatan, khususnya rakyat-rakyat dalam kalangan yang berpendapatan rendah. Dan kita lihat bagaimana ia memberikan kesan juga kepada emosi, kepada spiritual, dan kepada kesejahteraan mental kita semua. Dan kesan-kesan ini memang kita perlukan bantuan, selain daripada bantuan sesama kita memberikan sokongan moral, sokongan emosi, sokongan keuangan. Kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan salah satu doa yang saya fikir tepat dan menarik apabila kita mengambil konteks PKP ini, apabila kita terpaksa berada kekal di dalam rumah, tak boleh keluar, tak boleh pergi bekerja seperti biasa, tak boleh pergi ke sekolah seperti biasa, adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan doa ini sangat menarik. Kalau kita lihat, doa ini sahih. Nabi SAW mengajarkan doa ini, Allahumma ghafirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fima razaqtani. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kurniakanlah kepadaku keluasan pada tempat tinggalku, dan berkatilah pada rezeki yang engkau kurniakan kepada aku. Bila kita lihat doa ini, yang pertama-tamanya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian riwayat yang menceritakan bagaimana apabila istighfar ditambahkan, semua orang mula memohon ampun, memohon taubat, istighfar, Allah turunkan rezeki daripada langit. Allah turunkan hujan. Misalnya dalam surah Nuh, apabila kaum Nabi Nuh degil, begitu lama tak nak dengar seruan yang dibawa oleh Nabi Nuh AS, Nabi Nuh bagi tahu, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan turunkan hujan mencurah-curah daripada langit. Allah akan tambahkan rezeki dalam bentuk pertanian, dalam bentuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama-tamanya yang perlu kita tingkatkan, apatah lagi di hujung-hujung Ramadan ini, adalah kita perlu banyakkan istighfar. Allahumma ghafirli dhanbi. Kemudian ini satu bahagian yang bila kita renung dan kita cuba hayati, dia sangat-sangat bertepatan dengan satu perasaan apabila kita berada kekal di dalam rumah, tak boleh keluar, lockdown kan. Wa wassi'li fi dari, ya Allah, lapangkanlah rumahku. Dan bila kita teliti, dia bukan hanya soal besar mana rumah tu, berapa kali berapa kaki. Bukan hanya soal itu. Sebab ada orang yang rumah dia besar, mungkin 2-3 tingkat. Tetapi bila tidak ada barakah, tidak ada rahmat dalam rumah tersebut, rumah itu terasa begitu sempit, begitu sesak. Ada orang pun ramai yang mengalami pengalaman ini apabila terpaksa duduk di rumah. Secara umumnya kita sangka itu akan menambahkan kualiti masa berkualiti bersama keluarga, bersama anak-anak. Sebaliknya, apa yang berlaku kepada sebahagian orang, itu adalah tempoh yang begitu mencekik, begitu menyesakkan dada. Ada sebahagian yang menggunakan istilah, duduk kat rumah ni macam dalam neraka, bergaduh, sentiasa dalam keadaan konflik dan tertekan dan keadaan yang sedemikian.
Tapi kalau kita lihat wawassi' li fi dari, itu kita bukan hanya secara fizikal memohon Allah kurniakan kita rumah yang lapang, tapi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan jiwa-jiwa yang lapang di dalam ahli-ahli keluarga dalam rumah kita. Sebab tu ada orang yang kita pernah pergi ziarah, tengok rumahnya kecil dan tinggal pula dalam tu 2 generasi, 3 generasi, daripada atuk nenek kepada mak ayah kepada anak-anak. Ruangnya sangat sempit, tetapi mereka gembira, mereka bahagia. Dari satu sudut mereka rasa alhamdulillah ada rumah, paling kurang ada rumah. Ada orang yang tak ada rumah. So sebab itulah kita boleh lihat sebenarnya kelapangan itu adalah bukan hanya soal pada zahirnya lapang ataupun tidak, tetapi juga di dalam hati kita, sejauh mana Allah lapangkan, sehingga bila berada di rumah itu kita rasa tenang, kita terus rasa selesa, walaupun pada zahirnya orang lihat kita berada dalam satu rumah yang kecil. Dan yang seterusnya, wabarik li fima razaqtani, ya Allah berkatilah aku pada apa yang kau rezekikan. Tentunya PKP kalau ia dilaksanakan sekali lagi, ia menjejaskan pendapatan ramai orang, ramai kalangan sahabat-sahabat kita yang berniaga, khususnya rakan-rakan kita berniaga di bazar Ramadan. Kita lihat peringkat awal setiap petang hujan, ribut. Itu pun kita sedih melihat bagaimana terjejasnya. Dan hari ini sebahagian survey menunjukkan orang yang berniaga di bazar lebih ramai daripada pengunjung yang datang membeli di bazar. Itu tanda-tanda bahawa ekonomi kita juga sedang berada dalam keadaan yang mencabar. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, apa pun rezeki yang Engkau bagi dalam tempoh ini, banyak ataupun sedikit, bukan soal kuantiti semata-mata, tapi soal barakah yang ada di dalam rezeki tersebut. Soal rasa, kadang-kadang orang dapat sikit pun dia rasa cukup dan dia rasa tenang dan rasa qanaah, dia rasa alhamdulillah, ini cukup untuk dia memberikan makan kepada pasangan dan anak-anaknya, dapat membayar sewa, dapat bayar bil, tidaklah sampai ke tahap terpaksa berhutang dan sebagainya. Ada orang yang mungkin duitnya banyak pun dalam tempoh ini, tapi apabila tidak ada barakah, tak pernah rasa cukup, sentiasa haus, sentiasa rasa nak cari lagi, sehingga dia sanggup melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dari sudut hukum halal haram, dan apa yang kita lihat sebagai moral ataupun sifat peri kemanusiaan kan. Ada orang yang Masya Allah pendapatan dia berjuta-juta, tapi orang yang kerja di bawah dia ditekan, diperah keringat dan darah mereka. Kita tak nak jadi orang macam tu. Jadi kita doa kepada Allah SWT, ya Allah, apa pun rezeki yang kau tetapkan untuk aku dapat dalam tempoh ini, walaupun sukar, mencabar, dengan keadaan pandemik, dengan keadaan ekonomi yang lembab, kita mohon ya Allah berkatilah rezeki aku. Dan tentunya rezeki itu bukan hanya soal duit, soal pendapatan, dia meliputi banyak juga aspek lain, soal hidup kita bahagia bersama keluarga, rakan-rakan yang baik, dan kita juga tentunya memohon rezeki itu adalah rezeki kita dapat dekat dengan Allah SWT, rezeki mendapat taufik mengerjakan amal ibadah dalam 10 hari yang terakhir ini, dan kita mohon ianya diberkati. Rezeki kelapangan masa yang kita ada diberkati supaya kita tak bazirkan. Jadi sama-sama kita hafal doa ini dan kita baca sepanjang bulan akhir bulan Ramadan dan seterusnya tentunya, iaitu Allahumma ghafirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan kurniakanlah kepadaku keluasan pada tempat tinggalku, dan berkatilah pada rezeki yang Engkau kurniakan kepada aku. Moga-moga Allah SWT bantu kita, bantu rakyat Malaysia, negara kita mengharungi pandemik ini. Dah lama kan kita pun dah rasa, ya Allah bantulah, dah tak larat dah dengan segala SOP, dengan segala isu, double standardnya, ada orang boleh lepas, ada orang tak lepas kan, ada orang yang kehilangan ahli keluarga, kehilangan kerja. Ini satu ujian yang besar. So kita mohon kepada Allah SWT, moga ujian ini diangkat, dan masa yang terbaik untuk kita memohon adalah dalam tempoh 10 malam terakhir Ramadan. Moga-moga Allah kurniakan kita doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi itu sahaja dulu. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang setia mendengar dan berkongsi audio Ramadan, siri audio Ramadan ini kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa juga ikuti dan subscribe Telegram kita, Telegram Hijraat, dan boleh cari link tu di www.hijraat.com. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.